Apakah yang perlu saya ketahui apabila saya menghadiri mahkamah? Video ini untuk orang yang akan menghadiri mahkamah untuk kes semakan berkaitan visa di Federal Circuit and Family Court of Australia, Division 2. Saya sudah menerima tarikh perbicaraan di mahkamah. Bolehkah anda memberi saya beberapa bayangan tentang keadaan di dalam bilik mahkamah? Okey, anda mempunyai tarikh untuk menghadiri mahkamah yang dipanggil perbicaraan. Bila-bila masa anda perlu menghadiri mahkamah untuk perbicaraan, mahkamah akan menghantar butiran kepada anda tentang bila dan di mana anda mesti hadir. Pastikan mahkamah mempunyai butiran terkini yang dapat menghubungi anda. Kes anda mungkin didengar secara elektronik atau peribadi. Kedua-dua pilihan dipanggil menghadiri mahkamah. Betapa serius mahkamah? Bagaimana saya harus berpakaian? Bilik mahkamah adalah satu tempat rasmi, jadi anda perlu berpakaian sewajarnya. Minum air adalah okey. Selain daripada itu, tidak boleh makan dan minum di mahkamah. Waktu menghadiri secara peribadi, pastikan anda tutup telefon anda. Siapa berada di dalam bilik mahkamah dan bagaimana rupanya? Seorang hakim atau seorang pendaftar akan mendengar kes anda. Biasanya inilah rupa bilik mahkamah. Pertama sekali, terdapat kerusi hakim. Inilah tempat duduk hakim atau pendaftar. Sekiranya anda hadir di depan hakim, anda perlu berdiri dan tunduk setiap kali hakim masuk atau keluar dari bilik mahkamah. Di depan hakim atau pendaftar, di situ pembantu atau pengurus kes guaman berduduk. Mereka memberi bantuan kepada hakim atau pendaftar. Kemudian, di hadapan kerusi hakim adalah meja bar. Para peguam duduk di situ dan menghadap hakim. Dalam kes anda, di sinilah tempat duduk peguam bagi pihak menteri. Sekiranya anda mempunyai peguam, beliau juga akan duduk di meja bar ini. Sekiranya anda tidak mempunyai peguam, anda harus duduk di meja bar semasa kes anda dibicarakan. Jika anda tidak pasti tempat duduk anda, tanyalah pembantu hakim atau pengurus kes guaman kepada pendaftar untuk menunjukkannya kepada anda. Jika anda mempunyai jurubahasa, beliau boleh duduk di tepi anda. Di belakang bilik mahkamah terdapat satu tempat orang awam. Jika anda mempunyai seorang peguam, anda akan duduk di sini. Tempat ini juga tempat duduk untuk orang sokongan anda. Jika saya tidak mempunyai peguam dan saya mewakili diri sendiri, bagaimana saya boleh tahu bila masa untuk saya bercakap? Anda hanya perlu bercakap apabila hakim atau pendaftar menjemput anda untuk bercakap. Anda memanggil hakim sebagai Your Honour, anda memanggil pendaftar sebagai Registrar. Jika anda telah meminta seorang jurubahasa, hakim atau pendaftar akan meminta jurubahasa untuk bersumpah bahawa mereka akan menterjemah dengan tepat. Adalah penting sekali bahawa anda memberitahu mahkamah jika anda tidak memahami jurubahasa tersebut. Anda atau peguam anda kemudian akan mempunyai peluang untuk bercakap tentang isu-isu berkaitan kes anda. Apabila sampai giliran anda untuk bercakap, anda harus berdiri. Jurubahasa anda juga akan berdiri di tepi anda. Kemudian, hakim atau pendaftar akan menjemput peguam bagi pihak menteri untuk bercakap tentang kes anda. Bagaimana dengan perbicaraan mahkamah elektronik? Adakah ia sama? Secara dasarnya, perbicaraan mahkamah berlangsung dengan cara sama. Ia hanya bermakna anda akan hadir secara elektronik melalui komputer, komputer riba atau telefon. Anda boleh melakukan ini dari rumah atau tempat peribadi. Pastikan anda berada di tempat yang senyap di mana anda tidak akan diganggu dan mempunyai sambungan internet yang baik. Periksa cahaya lampu. Jangan lupa sediakan pengecas supaya anda tidak kehilangan bateri untuk peranti anda. Cuba pastikan kamera dan mikrofon anda berfungsi dan kemudian redamkan mikrofon apabila anda tidak bercakap. Pastikan salinan buku mahkamah serta semua dokumen yang difailkan ada bersama dengan anda. Dalam skrin, anda akan melihat hakim atau pendaftar dan peguam bagi pihak menteri. Mereka dapat melihat anda. Sekiranya anda mempunyai peguam, anda akan melihat peguam anda dalam skrin. Jika anda telah memberitahu mahkamah bahawa anda memerlukan jurubahasa, anda juga akan melihat jurubahasa anda. Memandangkan setiap kes adalah berbeza, berikut adalah contoh perkara yang mungkin berlaku. Pembantu hakim mungkin mengesahkan nama mereka yang dipaparkan dalam skrin.
Sekiranya anda mempunyai jurubahasa, beliau akan mengakui bahawa beliau berada dalam talian dan memperkenalkan diri kepada anda. Pembantu hakim akan mengumumkan pembukaan mahkamah dan seterusnya hakim akan memulakan perbicaraan. Hakim akan mengakui jurubahasa dan menerangkan prosiding. Jurubahasa akan mengangkat sumpah dan berjanji akan menterjemah dengan efektif dan sewajarnya. Selepas itu, para peserta akan berhujah dan jurubahasa akan menterjemahkan kepada anda apa yang mereka katakan. Anda mesti memberitahu hakim sekiranya anda tidak memahami proses yang terlibat atau jurubahasa anda. Bilakah saya akan mengetahui keputusan untuk kes saya? Hakim atau pendaftar boleh mengumumkan keputusan pada akhir perbicaraan atau mereka mungkin memutuskan bahawa mereka memerlukan lebih banyak masa untuk mempertimbangkan kes anda. Sekiranya hakim atau pendaftar memerlukan lebih banyak masa, anda akan diberitahu tentang bila mereka akan menyampaikan keputusan mereka dan bagaimana anda hadir untuk menerimanya. Mahkamah akan menghubungi anda untuk memberitahu anda masa anda perlu kembali. Apa akan berlaku jika kes saya gagal? Jika kes anda gagal, hakim akan membuat perintah untuk jumlah kos yang anda perlu bayar. Kos guaman yang tidak dibayar adalah hutang kepada kerajaan Australia. Anda seharusnya mendapat nasihat guaman mengenai kesan daripada hutang kepada kerajaan Australia terhadap permohonan visa pada masa hadapan. Jika kes anda berjaya, hakim akan membuat perintah supaya kes anda dikembalikan ke tribunal untuk didengar semula. Pastikan menonton video 1. Apa yang boleh dilakukan oleh mahkamah untuk memahami peranan mahkamah dalam kes semakan berkaitan visa, dan video kedua bagaimana kes migrasi saya diuruskan di mahkamah untuk memahami lebih lanjut tentang proses mahkamah.